Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam kuliah minggu kita pada hari ini. Hari ini sebenarnya hari orang lain, ambo minggu depan jadual ambo. Tapi kerana ya Muhammad Datuk Nasruddin tak dapat hadir pada pagi ini, jadi ambo diminta untuk mengisi masa yang ada pada pagi ini. Kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana diberikan nikmat yang banyak, antaranya lah kesihatan tubuh badan, usia yang dilanjutkan walaupun semakin kurang tapi ditambahkan tahun-tahun kehidupan kita. Lepas tu diberikan cuaca dan juga suasana yang lebih baik berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Kita di Kelantan, di Malaysia ni walaupun agak panas tapi alhamdulillah lah, banding dengan di Afrika, Mekah sendiri pun 47 derajat Celsius. Saya dua ni orang pergi umrah, cerita kita ni tak sampai lagi temu. Jadi alhamdulillah Allah SWT memberikan nikmat yang banyak. Maka sebab itu sesuai dengan nikmat yang banyak ini, kita adalah melahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini seperti mana yang agama guna sebut, dalam agama bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah. Walaupun alhamdulillah itu, ucapan alhamdulillah dituntut bila kita mendapat nikmat terutamanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dituntut juga bila kita berhadapan dengan bala daripada Tuhan, kena alhamdulillah juga. Dua-dua tu alhamdulillah kerana itu adalah hak Tuhan. Kalau kita diberikan nikmat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam hadis tu Nabi ajar, bila kita dapat nikmat, kita dapat kebaikan, kita kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang mana dengan nikmat dia sempurnalah segala perkara-perkara yang molek. Tu kita sebut lagu tu. Apabila kita berhadapan dengan benda yang kita tidak suka, kita kalau bahasa kita agak kena bala, kena bencana, kena masalah, kita juga disuruh mengucap alhamdulillah, iaitu alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di atas segala benda yang berlaku. Sebab baik buruk ni mari Tuhan berlaku. Senang susah, baik buruk, murah sepik rezeki, berjaya gagal ni, semua tu mari Tuhan berlaku. Jadi orang beriman pada setiap masa Nabi ajar sebut alhamdulillah berlaku. Bahkan bila kita tengok orang yang tidak bernasib baik, kita tengok orang ni yang kita panggil orang cacat, beza dengan kita tu habui molek, tiba kita tengok orang tu cacat ataupun dia ditimpa dengan bencana, kita pun disuruh mengucap alhamdulillah juga. Alhamdulillahillazi afani mimma batalahu wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Waktu Nabi ajar gitu, kita tengok contohnya, kita tengok orang tak ada tangan, orang tak ada kaki, orang kecok, orang kita katalah orang tak nampak mata, maka kita disuruh menyebut alhamdulillah juga, iaitu alhamdulillah segala puji bagi Allah, alhamdulillahillazi afani, yang telah melindungi aku. Hamba terjemah melindungi aku. Walaupun afan itu maksudnya mengafiatkan, memberikan afiatan kepada aku, maksud melindungi aku mimma batalahu, daripada apa benda yang menimpa orang tu. Dia tak ada tangan, kita alhamdulillah tangan ada. Dia tak ada jari, alhamdulillah kita ada jari. Dia mata dia tak nampak, kita alhamdulillah nampak mata. Mimma afani, alhamdulillah allazi afani mimma batalahu, daripada apa benda yang menimpa dia. Wa faddalani, dan Tuhan melebihkan aku ni ala kasirin, di atas orang lain, mimman khalaqa tafdila, daripada orang lain hak dia buat tu dengan kelebihan yang tersendiri. Jadi nak royak dalam apa keadaan pun, kita ni diajar oleh agama supaya berterima kasih kepada Tuhan.
alhamdulillah, mengucap rasa syukur pada Allah. Tetapi kata ulama, perkataan alhamdulillah ni walaupun ditutup untuk kita sebut, tetapi tidak sempurna terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan ni dengan hanya mengucap alhamdulillah saja. Yang lebih besar lagi, kata ulama, bila kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena guna nikmat tu serupa hak Tuhan nak, barulah sempurna alhamdulillah ataupun apa ni syukur kita tu. Kita guna umpamanya kalau kita sihat, kita guna kesihatan kita ni untuk buat benda molek. Kita segar, ketika segar ni lah kita nak beribadah, kita nak pergi Mekah, kita nak buat haji, nak buat umrah. Ketika segar lah kita nak semaya sunat banyak, ketika segar ni lah kita nak puasa sebagai contohnya. Kita guna waktu, jangan hati kita mari gaul, mari nyakit buasi, masa tu baru rajin nak semaya. Pakat tak boleh sujud lama lah muka gaul, tak boleh nak sujud lama pasal buasi. Jadi jangan tunggulah gitu. Masa kita duduk tengah sihat itu, masa itulah kita manfaatkan kesihatan kita untuk benda-benda yang baik. Masa tu hari kita gagah, ada ring, masa muda kita guna pada waktu tu. Masa kita ada pitih, ketika itulah kita nak sumber kepada benda-benda yang molek pitih kita. Jangan nanti tak ada pitih, Allah tak ada arah, tak ada pitih. Kalau ada pitih, kalau ada kat kalau ni boleh Facebook lah tak. Kalau aku jadi raja, kalau kalau aku jadi Perdana Menteri, kalau ni kan boleh sebut bagi yang bagi payah nak jadi. Jadi itu sebut di sini cara maka kata ulama, gunakan nikmat yang Tuhan beri kepada kita untuk buat benda yang Tuhan suka, barulah sempurna syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang sebut ni untuk diri hamba sendiri, untuk kita semua lah, untuk kita semua. Kita guna umpamanya kita tengah sihat, ni kita banyak sikitlah ibadat kalau ada pada kita. Jangan nanti kita ada peluang masa tak sibuk, guna masa tak sibuk tu untuk benda yang molek. Jadi ni contoh yang disebut oleh ulama. Jadi itu yang penting kepada kita. Dan bagaimana kita nak memanfaatkan kehidupan kita ni sesuai dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita orang Islam, kita tahu kita ada pedoman. Inilah istimewanya agama kita ni, pasal kita ni tidak jalan dalam gelap. Orang yang beriman kepada Allah SWT, orang yang terima Islam ni, dia tidak jalan dalam gelap, dia tidak rabur, dia pergi tu ala bayyinatin, pergi dengan barang terang semua. Nabi sendiri sebut waktu dia berdakwah di Mekah, Tuhan suruh dia royak Muhammad kepada orang ni, kul, ucapkanlah olehmu wahai Muhammad, kul hadhihi sabili, ini adalah jalan aku, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Quran, Tuhan ajar pada Nabi, kul, ucapkanlah olehmu wahai Muhammad kepada manusia, hadhihi sabili, inilah jalan aku, jalan Islam hak aku bawa, jalan agama hak aku bawa ni, ad'u ilallahi ala basiratin, aku mengajak manusia kepada Tuhan ni ala basirah, dengan penuh kejelasan, dengan penuh keterangan. Sebab Islam ni, agama Islam ni agama yang mudah, agama yang jelas, tak ada kekeliruan. Akidah kita sebagai contohnya gapo Tuhan so ni bagai mudah kita nak fikir. So ni so lah. Tapi kalau kata tiga dalam satu tapi ada tiga, penipan dah ngak tu saja tu pening tu supaya agama Kristian. Minta maaf lah kita tidak. Kalau agama Kristian ni Tuhan ni so dia kata, tapi ada tiga tapi so. Hak tu pening tu. Nak faham pening, nak royak pun payah. Sebab tu pengalaman hamba saing orang Kristian ni, waktu hamba duk ngaji luar negara, bila kita bincang, kita tanya, dia kata ginilah, caya sudahlah. Nak royak payah. Dia kata benda ni kena caya ya. Awak caya kan, awak boleh faham tak lagu mana lagu tu. Lagu mana lagu tu. Nak royak barang tu payah. Tapi dalam agama kita Islam, Tuhan ni so ataupun kalau guna bahasa Melayu kapu dia panggil tunggal. Tuhan ni Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa. Bahasa kita dalam kitab esa, qul huwallahu ahad. Kata kalau Muhammad bahawa Tuhan itu esa.
So ya tu ya, so ni tak payah fikir ke apa bagai so. Tak ada 2, tak ada 3, tak ada 4, tak ada 5, selesai. Tu nak ayat bagai mudahnya agama. Jadi Islam ni amari ad'u ila Allah ala basirati, di atas bagai yang terang. Dan ajaran Islam ni ajaran yang mudah, yang Nabi sebut al-hanifiyatus samha, bu'ithtu bil hanifiyatis samha, aku dibangkitkan dengan ajaran yang lurus dan ajaran yang mudah. Sebab ajaran Islam ni boleh kita buat kalau kita nak. Kalau tak boleh buat tu pasal kita malas. Pasal kita malas. Kalau kita nak boleh buat. Contoh ke apa? Semaya. Semaya ni kena berdiri, ada rokok, ada sujud. Tapi kalau tak boleh diri, duduk pun tak apa. Atau nak ayat mula boleh buat tu. Kalau kita tak boleh semaya boleh diri, duduk atas kursi pun boleh, ataupun kita duduk atas latar. Kalau tak boleh duduk, buasir berat doa. Nak duduk pun tak boleh, cakap lapik batal tak boleh, tidur nyengge ya, semaya nyengge ataupun tidur dengan isyarat. Jadi bila hak masuk hak kita ni nak boleh nak tinggal semaya. Sebab tu kalau orang kata tak boleh semaya, apa tak boleh semaya apa? Sebab kalau tak boleh berdiri kena duduk, tak boleh duduk baring, tak kira bila-bila baring pun tak boleh nak semaya. Guna isyarat mata tak boleh nak semaya juga. Baik mati. kalau boleh tidur pun tak boleh nak semaya juga isyarat, baik mati sedia cerita. Tu noyak. Masalah menutupi aurat. Wajib, syarat wajib semaya ni menutupi aurat. Menutupi aurat ni tidak mesti pakai baju kuk, pakai jubah. Asal menutupi aurat. Tak ada kain, ambil daun kayu. Ambil daun kayu. Kalau tak ada daun kayu, suat khabar. Jangan utusan Malaysia. Takut tu tak terima. Ambil kertas suat khabar baru. Dalam kita kata kalau tak ada arah, seluk. Misalnya kita pergi mana-mana, kapung lah, kita nak maya tak boleh. Tak ada kain, tika tak ada, apa tak ada, buat kan? Ulama kata ambil seluk tepek. Ambil seluk tu tepek. Buat serupa seluar, buat serupa kain. Tepek kawasan aurat kita tepek seluk sekeliling, boleh maya dengan lagu tu. Gak nak tutup gapo lagu tu. Kalau kita kira, tapi nak ayat mudahnya agama. Jadi tak ada sebab kita kata hamba tak boleh maya apa? Tak ada kain. Tika boleh, tika kecuk ke tika plastik. Buat tak ada arah ambil seluk. Tepek seluk kat buat supa seluar tu. Sekat lutut sudah maya. Gak seluk ni gapo sangat tutupnya. Kulit yang lahirnya. Bagi cakul situ ya. Kita dengan seluk, tapi boleh maya. Kalau kata tak ada boleh nak ambil maya, air tak ada. Tayamu. Ambo ni junuk ustaz ni. Nak maya ke mana? Air pun tak ada. Bil tak bayar. Tayamum lah ke mana? Guling atas pasir. Pernah berlaku seorang sahabat. Cerita seorang sahabat nama Ammar, nama supaya Ammar bin Yasir. Satu kali dia pergi Ammar bin Abdullah, dia bin Yasir. Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat. Jadi dia pergi dengan sahabat ni, pergi masa tu kata Sina Ambo pergi meninjau, masuk ke perang. Nabi atas pergi meninjau daripada pasir. Jadi malam tu dia tidur tak tahu ngigar lagu mana, berjunuk. Mimpi orang putih kata wet dream ni mimpi ngigar lah. Ngigar bangun basuh. Sudah nak mai subuh ada tengah-tengah pada pasir. Air pula tahulah kita pada pasirnya air nak mari mana, bobo boleh minum lah. Nak semaya subuh lagu mana, dia teringat hak Quran ajar fatayammamu sa'idan thayyiban. Nabi pun ajar apa dia idza lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Bila mu berjunuk dengan orang puai, kalau dalam keadaan biasa, kalau kamu berjunuk falam tajidu ma'an, mu tak ada air, tak jumpa air ataupun air tak cukup nak buat mandi junub, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kamu bertayammum menggunakan
tanah hak suci, hak bersih. Dia pun guling atas pasir. Amar bin Amar bin ni pakai bok tidur atas pada pasir guling. Habis berdebu, habis semua muka dia, palak habis pak. Bangun maya subuh. Dia kira mandi junub lah tu. Maya subuh. Sudah maya subuh balik ke Madinah. Dia orang pun pakai cerita ke Nabi. Allah dia tu cerita dia pergi jumpa Nabi ambok dia ayat cerita kawan dia pun ayat cerita berjunuk ni dia kata nak mandi tak boleh muka tengah pada pasir tak ada air jadi ambok tayamum lagu mana goli atas pasir habis pak muka pak tak Nabi suka bukan lagu tu Nabi kata bukan siapa kena goli gogi dok kalau itu jenuh orang patah pakai goli Nabi kata tayamum ni meletak tangan pak atas tanah sapuh muka. Waktu pak pula atas tanah sapu tangi raup pak apa raup tu ya tayamumnya junuk pun selesai air semaya pun selesai dalam keadaan tak ada air ataupun kita sakit tidak kena guling batin sampai debu habis tak kena rupa nampak gigi yang putih tidak sampai lagu tu Nabi kata tak kena lagu gak kalau kita pak tangi atas tanah ni banyak mana nak lekat banyak mana nak lekat tangan kita dengan debu ni banyak mana boleh kata tak ada tapi itulah nak royak mudahnya agama jadi tak ada alasan atas kita nak kata nak semaya tak boleh kita ada air nak mandi junuk tak boleh kita ada air tak ada alasan pasal kalau tak ada air ni boleh buat ustaz Abu kata kalau paruk nak cari debu mana-mana debu di ni kereta tu boleh di pokok, di dinding bah kalau kita naik bah nampak ada debu di kereta tu muka kita tak basuh 2-3 bulan 2 kali ngambil air raya kereta kita penuh debu hilang warna kita dapat situ ya pak situ kak pak muka tu pak situ kak gosok tangan tu ya sesat situ nak oyak setara tu agama ni beri kemudahan pada kita hak ni hak Nabi kata hanifiyatus samah agama yang lurus agama yang mudah kira jadi kalau kita nak kata payah nak amal Islam nak buat Islam tu tak kena kita tidak faham agama kita kalau kita faham agama mana-mana pun mudah mana-mana pun mudah tapi kerana kita ni orang Melayu itulah kita tegur amga kita pun Melayu juga dok amga pun Melayu juga jadi kita orang Melayu ni memberati pertama kita tak faham yang kedua kita memberati agama supalah bila kita mandi junub Nabi mandi sebelah dia air kosi dengan Aisyah kalau baca dari kitab bukan sebelah dia stimbo air boleh mandi junub kosi dengan bini kita selagi tak habis air kolok tak cuci mandi junub sebutir kolok bini sebutir kita sebutir kolok barulah suruh lepas mandi junub kalau boleh nak tunjuk oleh sungai nak oyak cara kita orang Melayu ni tak boleh gitu Nabi kat kali baca lah hadis mudah dia ambil kan dalam hadis Nabi cedok kat tangan hai tak ada cetuk dalam beledi tu dia cedok kat tangan gitu perut cedok kat tangan mandi junub kita ambil sebeledi lah sedap sikit bunyi tak kalau stimbo lah lagu mana ustaz mandi stimbo kita ambil sebeledi lah mudah nak suruh kita nampak gambar ambil suruh mandi sekali dengan Aisyah berebut dengan Aisyah berebut mandi junub tu dengan Aisyah badi cebok air dalam tu nak oyak siapa mereka tu nak oyak mudahnya agama kita ni kalau tidak air penuh Allah berhenti hambak bini ke jauh nak mandi sebelah di besar ni dulu tu nak oyak ni nak oyak contoh jadi sinilah istimewanya agama kita Islam kita ni Tuhan beri nikmat kepada kita maka sebab tu bila kita nak amal lagu mana kita nak jadi comel biar serupa dengan Tuhan nak balik kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita selalu dengar hamba pun pernah baca banyak kali ustaz-ustaz kita ya Nabi kata aku tinggal kamu 2 perkara Quran dengan hadis mu jaga Quran jaga hadis selesai masalah gapo benda pada dalam hidup ni kita boleh selesai dan Quran ni Tuhan sebut diri mula-mula zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin 2 perkara besar
Pertama tu ayat Quran ni la raiba fihi, tak ada sebagai keraguan. Kita pergi Quran ni kita tak usah bimbang lah, sebab Quran ni benda hak benar. Mari daripada Tuhan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Tidak ada benda tak betul dalam Quran. Sebut Quran sebutin betul berlaku. Sebab tu Tuhan tak depan lagi jaminan la raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan dalam kanunnya kitab suci Quran. 3,966 ayat mengikut pendapat yang masyhur ni, tak ada sahabat hak tak betul. Hak dia kata betul berlaku. Jadi kita tak perlu bimbang. Adapun kitab suci agama lain, kalau kita ngaji perbandingan agama, orang-orang dia sendiri pun tidak yakin. Kalau kita kata orang Kristian sendiri pun sejak dulu sampai hari ni, ramai di kalangan mereka tidak yakin 100% dengan hak dia ada. Bible, hak dia panggil Bible. Di universiti tu orang kritik nah Bible. Dia panggil apa ni high school apa ni? Dia panggil apa? High scholasticism. Iaitu kajian tinggi tentang Bible. Dia tengok di segi sejarah, dia tengok di segi fakta, dia tengok apa, dan majoriti orang-orang ni dia kata Bible ni bukan hak wahyu sebenar. Sebab itulah wahyu dalam konsep wahyu dalam agama Kristian ialah dia panggil apa ni? God inspired. Benda hak Tuhan ilham kepada orang yang menulis Bible. Tapi kita dalam Islam wahyu ni tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dalam Islam wahyu ni, konsep wahyu Quran ni ialah tanzil, benda hak mari daripada atas waktu rupa. Sebab tu dalam Quran sebab tu nazzala alaikal kitaba bil haq. Tuhan waktu turun Quran ni kepadamu dengan penuh kebenaran. Nazzala ni wak mari daripada atas waktu rupa melalui Jibril alaihissalam. Tapi dalam agama lain, terutama agama Kristian, revelation wahyu ni lah God inspired. Kalau kita terjemuh bahasa mudah kita, ilham. Orang berdasarkan ilham orang tulis. Tubiklah Bible, tubiklah apa ni testament tu, tubik tu. Orang mari ilham dia tulis, tapi Quran ni hak mari daripada Tuhan betul. Jibril waktu tu baca nazzalahu ala qalbika, waktu turun dalam hati Nabi, lepas tu Nabi baca mula-mula Nabi terima tu, Nabi baca dengan logat, takut tak ada ingat. Nabi baca dengan logat, bila Jibril baca Nabi turun dengan cepat, takut tak ada ingat. Lalu Tuhan kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina qur'anahu wa bayana. Tuhan kata mu jangan logat. Tuhan tegur Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Mu jangan logat wahai Muhammad, turut baca Jibril itu takut tak ada ingat. Inna alaikuna qur'anahu wa bayana. Kami kata Tuhan, aku akan jaga biar mu boleh ingat sesuatu. Moga tak kata Nabi lah, kalau kena kita pun logat lah, moga takut tak ada ingat, tapi moga Nabi ni Tuhan sedia dah dalam diri dia ni kekuatan, kemampuan untuk ingat sebutir-sebutir Quran 9,966 ayat. Siapa mereka tu? Jibril waktu tu Jibril tak tambah, Nabi pun tak tambah. Orang kritik, orang bukan Islam kritik, dia kata Quran ni hak Muhammad tulis. Hak Muhammad tulis. Muhammad tulis mana dalam tu? Aisyah radhiyallahu anha kata, dia kata kalau Quran ni hak Nabi Muhammad tulis, Nabi tak akan baca ayat-ayat yang mengkritik dia. Antaranya apa dia? Tuhan kritik Nabi ni, iaitu dalam surah At-Tahrim, bila isteri Nabi dia ramai kan, 9 isteri dia. Jadi dalam ramai-ramai ni adalah hak cemburu. Tak boleh bahasa dia orang puan ni, dia sifat dia cemburu. Jadi ada salah seorang isteri Nabi tu, Saudah rasanya, Saudah binti Zam'ah. Dia ni tua, umur tua. Nabi kahwin dengan dia ni kerana menghormati suami dia. Nabi hormat kepada suami dia, Nabi ambil dia ni jadi isteri. Saudah dan juga Ummu Salamah, dua orang isteri Nabi ni umur tua. Nabi kahwin juga pasal menghormati pengorbanan suami dia. Saudah binti Zam'ah ni tua tak tua dia,
malam giliran dia suruh Nabi pergi cari orang lain. Giliran dia tu, ya Rasulullah, pergi hamba dia kata ikut Nabi lah. Nabi balik tak apa, tak balik pun tak apa. Jadi dia cadang ke Nabi pergi balik rumah Aisyah lah. Sebab Aisyah ni muda sekali. Tu Saudah binti Zam'ah, tua. Tapi masuk sedap. Ceritanya dia masuk sedap. Ada satu jenis kuih tu, setiap kali Nabi pergi rumah dia cedek kuih tu. Nabi sedap makan kuih tu, suka. Dan Nabi lepas pergi rumah Saudah ni, bila balik rumah hak lain, dia puji, pandalah dia kata. Sedapnya kuih hak kawin tu masuk. Jadi bini dia 2-3 orang ni cemburu lah. Cemburu antaranya adalah Zainab binti Jahsyin, isteri pada Zaid dulu. Lepas tu Hafsah anak Sayyidina Umar. Dua ni antara hak kuat cemburunya bila Nabi sebut Allah kuih orang tua. Moga bini tua ke kuat kuih orang tua sahur dia kata. Tapi Nabi duk puji, akhir dia pakat dua ni. Zainab ni pakat dengan Hafsah, dia kata begini ya. Bila Nabi mari rumah kawin tu, balik rumah kita tutup hidung. Bila Nabi nak puji tu, kita pakat tutup hidung. Nabi makan gapo bawang pelik ni. Dia pakat. Jadi Nabi mari pada rumah Saudah lepas makan kuih, nak sekala nak pujilah kuih sedap, dia tutup hidung. Nabi makan gapo ni bawang pelik ni, dia kata, "Amo tak boleh tak tahan bang lagu ni." Jadi kena 2 kali lagu tu rumah Zainab rumah Hafsah. Nabi pergi ni aku tak boleh makan dah, dia kata. Aku tak boleh makan dah, dia kata. Dah mu tak kena, bang mu tak boleh terima, tak boleh makan. Jadi dia pakat tu. Madu ni pakat. Jadi tu waktu ayat. Tu siapa Nabi kata siapa tak boleh makan pas bila dah kuih tu. Lalu tu ayat dalam surah At-Tahrim tu, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradati azwaji. Wahai Nabi, bakpo mu ni mengharamkan benda yang halal semata-mata kerana nak jaga hati binimu. Siapa subuh tak boleh makan benda yang molek yang halal semata-mata nak jaga hati bini. Sedangkan bini ni pakat. Bukan bagai betul. Turun ayat tu. Gegeh hambuk lah di Madinahnya. Jadi kata Aisyah, kalau Nabi ni Quran ni hak Nabi, ayat ni Nabi tak baca kat orang ni. Pasal ni masalah rumah tangga dia. Token Nabi nak gerak kat orang dalam ceramah, dia palah dengan bini. Kenapa tak? Tentu Nabi tak royak. Tapi oleh kerana Quran ni hak Tuhan. Dan Nabi ni jujur, amanah, menyampaikan wahyu, sehingga benda yang menyentuh rumah tangga dia pun Nabi pergi baca depan orang. Pada benda tu keburukan lah kalau bahasa kita, buruk Nabi je siapa bini pun pakak ni. Dan bila benda ni geger di Madinah, Umar pergi cari anak dia. Hafsah, dia panggil. Hafsah, bapa mu buat perangai lagu ni, dia kata. Mu ingat mu comel sangat. Umar dia bongok. Dia kata, mu ingat mu comel sangat ke? Nabi menikah kamu ni kerana aku ya, bukan kerana mu comel. Nabi nak jaga hati aku, nak berapak hubungi aku sebab aku baik dengan dia, sebab tu dia ambil mu buat bini. Kata tidak, pas bila dia buat bini ni. Dia pergi marah anak dia buat perangai lagu tu. Ni ayat hak ayah hak ceridiknya, tidak dok li anak kau si. Dia pergi betul nak anak dia. Dia tidak elok lah gitu. Tu nak ayat tu. Jadi tak sepanjang lah tu, kalau cerita tu panjang, dan tafsir tu panjang. Jadi nak ayatnya kata Aisyah dan juga kata ulama, kalaulah Quran ni mari daripada mulut Nabi, hak Nabi rekod, Nabi tak akan waktu lebih. Dah banyak lagi cerita. Kalau kita baca Al-Quran tu, kalau tuan-tuan rajin baca tafsir temu, antaranya hak masyhur tu Abasa wa tawalla, Nabi duk tengah berdakwah. Satu masa di Mekah lagi. Ada seorang orang Islam ni buta. Nama dia Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ni buta. Mata buta dua-dua. Suara sedap. Jadi dia masuk Islam di Mekah. Satu hari Nabi duk tengah berkeping, duk tengah berdakwah lah. Jumpa 2-3 orang pemimpin Quraisy. Orang-orang nombor 1, nombor 2 di Quraisy ni, Nabi duk royak tentang Islam. Jadi Abdullah bin Maktum tu lalu dia dengar suara Nabi. Rasulullah ni, dia ingat Nabi duk mengajar biasa. Dia pun nyoh masuk dekat. Dia tak tahu Nabi duk kecek dengan orang VIP, bukan setakat VIP, VVIP, 3 kali V. Bukan setakat VIP biasa duk.
VVIP lah Nabi duk kecek. Dia tak tahu muka dia buta. Dia pergi gak pergi ya Rasulullah, amo nak tanya sikit ni, ajar amo sikit bab agama. Nabi berubah muka, berubah muka. Dia kecek dengan orang besar ni. Tiba-tiba kawan ni mari pergi lah tu, berubah muka. Nabi pusing, kecek dengan kawan ni, tak layan 2-3 kali. Kawan tu buat lagu tu. Lepas pada tu turun ayat. Turun ayat tu kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Turun ayat tu mengkritik Nabi. Tu kata abasa, dia bermasai muka, wa tawalla dan palai muka, an ja'ahul a'ma, bila mari orang buta, wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan dia tidak sedar boleh jadi orang buta ni lebih terbuka hatinya nak sakopah daripada hak kaya. Kau sakopah pula dah. Nak terima Islam, nak terima Islam daripada hak kaya ni. Hak kaya hak ada pakak berapa ni payah basah. Jadi Nabi ni sebab agak kalau hak besar ni masuk Islam, ramai orang lain turut. Tapi Tuhan raya mu tidak tahu, boleh jadi hak buta ni lebih hati dia lebih cuci lagi, lebih bersih untuk terima Islam. Nabi terkejut terima ayat tu, pergi cari kawan ni, minta maaf dengan Abdullah bin Maktum ni, minta maaf banyak silap dia. Sejak pada tu Nabi ni mana-mana pun kalau dia duduk cokoh gini dalam masjid ke mana, bila Abdullah tu mari, Nabi bangun lalu. Tengok Abdullah tu masuk, buta tu masuk, Nabi bangun cacat, piping tangan dia, aku tarik mai duduk depan sekali dengan dia. Pasal dia kata kerana orang ni lah aku kena tegur oleh Tuhan. Kerana orang buta ni aku kena marah ke Tuhan, dia kata. Sejak pada tu dia menghormati Abdullah bin Maktum. Jadi ni contoh-contoh. Jadi kalau Quran ni mari daripada hak Nabi buat, Nabi susun, tokeh bagai-bagai lagu ni tubik. Supaya kita lah tokeh kita nak ayat, bagai tak comel kita kepada orang. Kalau boleh nak susuk, nah kita nak. Tak biar orang tahu. Tu nak ayat contohnya situ. Jadi sebab tu inilah istimewanya Quran. Sebab tu petai lagi Tuhan kata la raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan dalam Quran. Jadi kalau kita pegang sungguh Quran ni, insya-Allah kita tidak jadi masalah dalam hidup. Baik, berarti minta. Ni minta alih kata dah. WUY 58 ni menghalal laluan keluar masuk. Jadi minta kerjasama tu dia untuk alih lah kata dah. WUY kata baru ni 58 ni menghalal 58 ni menghalal laluan keluar masuk. Kau lupa kali ni. Dia minta kerjasama dah, minta kerjasama sebab menghalal laluan. Baik. Jadi waktu yang penting. Jadi Quran ni la raiba fihi, pertama hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Quran ni asasnya ialah petunjuk kepada semua manusia. Tapi dalam permulaan surah ni Tuhan kata hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Apa? Sebab hidayah Quran ni tidak akan diperolehi, tidak akan dirasai, tidak akan dihayati kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang tidak bertakwa kepada Tuhan, dia tak boleh faedah. Walaupun Quran itu ada, lagu mana bandingnya? Contohnya orang sakit, dua orang sakit pergi jumpa doktor, sakit serupa kecil manis, ada kata kecil masai berat lagi. Kecil manis, dua-dua kecil manis, jumpa doktor, dua-dua terima obat serupa. Hak seorang balik makan ikut nasihat doktor, patai serupa doktor no. Hak seorang lagi obat tak makan, patai pun dok. Mana cepat segar dia tu? Tu banding yang mudah. Orang yang ambil obat doktor ikut patai, makan serupa hak doktor royak, insya-Allah siap nyakit dia ataupun berkurangnya. Orang yang ambil obat buat balik bak sipet tak cara gapo satu, makan obat pun dok, patai pun dok, siap ke dok? Di segi adaknya tak siap lah, tak siap. Jadi begitulah Quran. Quran ni walaupun tujuan Quran ni hidayah kepada semua manusia, tak kira Islam tak Islam, Quran ni lah sumber hidayah. Tetapi orang yang bukan Islam tidak akan mendapat apa-apa daripada Quran kerana dia tak percaya. Dia tak percaya dengan Quran. Sebab tu dia baca Quran pun baca saja-saja baca. Boleh jadi dia faham, boleh jadi dia boleh royak,
supaya pesyarah hamba waktu di luar negara dulu. Hebat tak hebat dia ni? Hamba baca ayat Quran, hamba baca ayat Quran, bacalah ayat mana pun dia royak lalu. Ayat ni duduk dalam surah gini, nombor sekian-sekian. Dia tu Kristian. Pesyarah hamba malu ke dia. Hamba ingat ayat ya. Dia boleh royak ayat ni hak awak baca ni duduk dalam surah ni, nombor lagu ni. Kita buka-buka serupa sungguh. Allah kata Mak Saleh ni, aku setakat ingat ayat. Ingat ayat surah, kada tak ingat. Dia boleh royak surah ni, nombor ayat ni. Hebat tak hebatnya dia dengan Quran. Bacalah ayat mana dia boleh royak lalu. Ni ayat ni duduk dalam surah ni, nombor ni. Buka betul. Tapi pas kali ni tak masuk Islam. Pas kali ni tak masuk Islam. Ada lagi? Ada. Minta maaf. Ni minta-minta lah 3 butir kereta ni. 3 butir kereta ni ada kecemasan, minta kerjasama segera lah. DBA 9838. DBA 9838 MyV. So lagi NBE 9131. NBE 9131 Hilux. MyV tu unit amanah akak kat ni. Hilux ni tak ada orang nak akak. Berat ni. Tu dia lah kena akak sendiri. Hilux NBE 9131 yang ketiga. Nah ni berat. PAJ lah. PAJ siapa dia orang ini? PAJ net 202 Iswara. PAJ net 202 Iswara. Minta kerjasama dia segera sebab ada kecemasan. 3 kereta DBA 9838 MyV, NBE 9131 Hilux dan PAJ net 202 Iswara. Termasuk tadilah WY 58 dia minta kerjasama segera. Baik. Balik tadi. Jadi Quran ni memang Tuhan buat turun ni tujuannya untuk menjadi hidayah kepada semua orang. Tetapi orang bukan Islam tidak akan dapat hidayah kerana dia tidak percaya. Dia baca Quran, dia mengkaji Quran untuk ilmu ya, untuk tahu. Tapi dia sendiri tidak percaya dengan apa ni kebenaran Quran. Supaya pesyarah hamba sebut tadi, memang hamba malu ke dia. Jadi barat ni ramai orang-orang putih ni yang kadang-kadang ilmu agama dia lebih pada kita. Ada 2-3 orang tu kitab hak dia rujuk tu kita tak ada jumpa. Waktu hamba ngaji dia sebut kitab tu hamba pun tak ada baca kitab tu. Hamba ni kira antara hak rajin dalam masuk maktabahnya masa ngaji. Tapi waktu kita duduk Malaysia kita tak jumpa. Dia ada kitab tu. Kitab tu ada dengan dia. Ni hebatnya orang putih. Sebab tu banyak kitab Melayu, kitab Islam, kitab Melayu hak pelik-pelik zaman dulu ada di negara barat. Terutamanya di British Museum di Leiden, perpustakaan Leiden di Belanda. British Museum tu di Inggeris, so lagi Leiden, perpustakaan Leiden di Belanda. Dua ni kalau kita pergi banyak dia panggil manuskrip, naskah lama Melayu dan Islam ada hak asal daripada tanah air kita duduk dengan dia. Dia hipung siapa hari ni orang putih dengan ilmu ni. Kita asal buruk tahu buruk tahu lah tak cara apa buruk tahu dia sipeh. Siapa setengah tu nak pergi tak boleh. Kalau pergi soyo lama kertas kita tak boleh pergi. Dia masuk dalam satu kaedah dia panggil microfiche. Dia macam dia ambil gambar kita tengok kok gambar baca di situ, baca supaya kita baca komputer tubik tulisan. Nak pergi tak boleh kertas tu pasal pohu lama duk beratus tahun ngomong tak boleh pergi pohu. Ni nak ayat ilmu orang putih. Tapi kerana dia tak berimeh, dia tak percaya dengan kebenaran, tak ada kamu satu bagi dia. Supaya obat tadi lah, kalau kita tak makan tak ada kamu satu. Beli obat kau mahal tapi penuh atas mari makan tak. Asal orang jual tiap-tiap hari Jumaat beli tambah-tambah obat kuat. Obat kuat ni tubik macam-macam. Hak baru ni apa kopi pedal. Hak baru sekali ni mula kopi janda nak tubik kopi pedal. Kejut ambo tengok nak minum tak berani takut cocok. Dah muka nama kopi pedal. Lepas ni demo kena buat tubik kopi bulan. Lawan kopi pedal. No yang macam-macam. Gak kita orang jatuh ni bahasa jenis beli dah. Asal temu tak beli pun dengar tak apa.
Dengar siapa sudah orang sudah kuliah tak khabar lagi, asal jawabat tak sudah lagi. Baik. Jadi nak hidayah ni kepada semua orang, tapi orang bukan Islam tak akan dapat hidayah pasal dia tak beriman. Kita orang Islam pula, kita orang Islam bukan semua boleh hidayah, bukan semua boleh faedah daripada Quran ni, kecuali Tuhan kata hudan lil muttaqin. Orang yang bertakwa saja akan dapat nikmat, iaitu orang yang makan obat turut peraturan, ikut patai lagi hak ni boleh siap. Tapi kalau kita ambil obat tu tamu tak makan, ataupun kita makan tak ikut peraturan, doktor kata makan 3 kali sehari, 2 butir sekali makan, kita makan sebutir sekali sehari, ataupun 3 kali sehari tapi sebutir, tak jadi juga. Ataupun pergi gomo supaya ambil cerita mula kapung tu, obat batuk doktor kata minum sudu sekali minum 2 kali sehari, dia buat 3 hari tak siap batuk, dia behel setengah botol. Payah doh nak siap, dia kata lambat minum sudu dia behel setengah botol, 2-3 jam selok tak khabar. Kena setengah botol obat batuk tu tak khabar, mujur tak bawa umur, mujur bergeger. Dia nak siap cepat pasal tak ikut peraturan, tak ikut peraturan. Patut betul turut kaedah. Jadi kita orang beriman ni pun Tuhan kata hudan lil muttaqin. Tuhan khusus lalu Quran ni akan menjadi hidayah siapa? Al muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, iaitu orang yang buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Tu yang asas dia. Kita buat hak Tuhan suruh, setakat kita boleh buat, tinggal hak Tuhan larang, setakat kita boleh buat. Orang ni insya-Allah boleh faedah kepada dia Quran. Boleh faedah. Tapi kalau tidak, tak ada ke satu pun kita ni setengah-setengah baca Yasin dia tak balik jemaah. Semalam tu kat bukan setakat Yasin, dengan surah Al-Kahfi lagi, Waqiah lagi, Tabarakah lagi, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, habis baca. Tapi kak ngundi bahaya lain sombong. Lalu kalau kita kata orang marah kita tu, tapi lagu tu tak jumpa benda betul. Sedangkan Quran ni kalau kita baca Yasin, kita baca Ar-Rahman ke apa tu, kita temu dalam jalan betul. Tapi kerana kita jiwa kita supaya kita makan air tawar kita tak yakin. Obat kalau tak yakin tak siap. Obat molek dah, tapi kalau kita makan dengan tidak yakin tak siap. Sebab jiwa kita menolak. Obat tu jadi tidak berkesan. Kalau kita ngaji ilmu psikologi, perasaan manusia ni lebih kuat daripada benda lain. Sebab tu orang bila rusing, bila dia duka cita, makan nasi banyak mana kuruh betul. Tidak gitu ya? Tidak gitu. Kalau kita rusing, kita serabut, kita makan lalu. Kau rusing, kau banyak makan, tapi kuruh. Tak percaya terap hati. Minta maaf mau sebut. Ni orang marah lah, tapi contohnya orang puas kalau untuk lelaki nikah lain. Dia minta maaf, tapi nak semua dah faham ya, bukan kata nak kata dok, nak suruh kita mudah nampak. Orang puas kalau untuk lelaki, dia memang tak ada orang puas suka untuk lelaki dia nikah lain. Hak tu kita terima lah di segi psikologi. Tapi nak royak contoh, orang ni lagu ni bila dia terkena jiwa untuk lelaki kahwin lain ni, dia makan banyak lagu mana pun tubuh kau kecil. Padahal dengan dia makan tu kita terkejut tengok dia makan. Patut kau gemuk jadi bulat pokok ni berat. Dok. Jadi kau halus pasal makan ni tadi tak boleh keset tubuh. Jiwa dia tu menanggung. Jadi segala benda hak makan ni tu dia tolak. Tak ada keset. Obat lagu tu juga. Obat ni kalau kita petai lagi tak percaya, doktor ni nak tipu aku. Makan juga kita tak jadi apa. Tambah-tambah air tawar kalau tak jadi. Kalau kita tak yakin. Sebab tu air tawar ni kalau yakin, ustaz tak baca pun siap. Dia ni cerita sungguh ni ada seorang ustaz bukan hamba mati dah arwah dah. Dia cerita satu kali dia duk mengajar kata gak orang semua minta air tawar, air macam-macam lah hajaknya. Satu kali dia nak cerita nak keyakinan manusia. Satu kali orang mari sebotol suatu tolong baca lah ustaz ayat dan niat dia gini-gini. Kat dia ngajar sudah mai esok tak teringat nak baca kain sudah pakai turun gitu kawan tu ambil kawan tu ingat ustaz baca dah ambil balik rumah
duduk seminggu dua mari jemput, jadilah ayo tak buat tu dia kata. Kau tu mari royak seminggu dua lepas tu jadilah dia kata. Sejak hamba duk minum waktu yang suruh lagu lain. Kawan ni tu baru tu ingat aku tak baca dalam perut. Dia tak ada baca, ni dia royak cerita sendiri. Dia tak ada baca, tak teringat rasa hari tu dia kata. Tapi nak royak keyakin ni. Keyakinan dia tu Tuhan pun yang teryakin dia. Kerana dia yakin dah bukan berkat ustaz lah, kalau kita gila sikit lagi berkat ustaz tu. Jadi kerana keyakinan dia Tuhan pun siap dengan yakin. Dengan yakin. Tu nak ayat yakin. Jadi sebab tu obat Quran pula gitu. Kalau kita baca Quran tapi kita tak yakin, tak jadi kau satu. Sebab tu setengah orang kata ustaz ni baca ayat kerusi lari lalu hatu. Ambo tak cakap baca tak lari. Tu bahaya dia. Berapa orang ni baca jadi, orang ni baca tak jadi. Orang ni buat jadi, orang ni buat tak jadi. Antaranya yakin ni. Itu penting. Hak ni hak kita ambo sendiri tu kena baiki hak ni lah. Kita dengan Quran ni kena yakin. Bila kita yakin dengan Quran, kebenaran Quran, baru kita pegang molek. Kalau kita tak yakin, kita tak pegang dengan molek. Sebab tu hak Quran kata kita kata tolok. Hak Quran kata kita tak tepi pasal derjah keyakinan kita rendah kepada Quran. Hak tu hak berlaku dalam masyarakat hari ni, nak jalan ikut Islam lagu mana. Dia tu pergi haji dia tak tahu. Piyuh tu berlapis atas kepala. Pasal dia tak tahu pergi haji. Tapi dia juga hak geger kapur nak jalan Islam lagu mana, dia kata masyarakat majmuk. Orang Cina ada, orang Siye ada, orang bukan Islam ramai, nak jalan lagu mana Islam. Tengok. Tu bagi dia mudah. Benda tu tak pelik di sini agama pasal yakin ni. Bila kita tak yakin sekarang masalah besar lagi. Orang yang yakin sungguh, dia kata bila Tuhan suruh kita buat, tentu bagi boleh buat. Bukan Tuhan tak tahu kita ni masyarakat majmuk. Bukan kita tak tahu ada orang Cina, ada orang India. Tak Tuhan tak tahu. Cina, India ni Tuhan buat. Mak Saleh ke apa Tuhan buat belakang, bukan kita buat. Tidak gitu kan? Kita poh-poh tu Melayu, mak kita buat. Dah, Tuhan buat. Setengah orang Allah kalau boleh nak jadi beranak jadi Michael Jackson tak apa itek. Mabuk ke Michael Jackson. Waktu habis ambil segala cak selek habis tubuh nak itek. Pasal Michael Jackson itek. Tu nak ayat. Bagi itu bukan kita. Tapi bapa tu yang suruh jalan Islam juga. Bukan tu yang tak tahu Malaysia di satu masa ada masyarakat majmuk, ada Cina, ada Melayu, ada India, ada orang Siak, ada orang asli. Tapi bapa Quran ni suruh kita jalan Islam. Dalam dunia sebutin itu juga jalan Islam pasal Tuhan tahu Islam ni boleh buat. Kalau kita duduk atas derajah yakin, kita bukan tak tahu, memang kita tahu Malaysia, tapi bapa kita bawa Islam juga. Bapa kita kecek Islam juga, bapa kita nak laksana Islam sebab kita yakin Islam ni boleh buat walaupun masyarakat majmuk. Kalau tidak Tuhan tak suruh. Jatuh ke bodoh pula kalau suruh buat bagi hak tak boleh buat. Bila Quran suruh Tuhan suruh, Nabi suruh, maknanya Islam ni boleh jalan. Hak pentingnya mu kena pandai cari jalan. Mu kena cari jalan. Lagu mana nak buat Islam dalam masyarakat majmuk? Lagu mana nak jalan Islam dalam negara yang berbeza bahasa suku Malaysia? Itu atas panamu lah. Atas panamu. Mu lah cari rekodnya, cari jalan, cari kaedah, buat perancang ni supaya benda ni boleh jalan dan terlaksana seperti mana hak Tuhan ni. Atas kita dah tu. Tapi kalau kita tak yakin, petai kita tak nak jalan guan. Nak jalan guan orang Islam sendiri pun tak mayebe. Kok tak mayebe cerita lain. Cerita lain. Tapi kalau kita tak yakin, insya-Allah walaupun hari ni kita kata payah, memang kita ngaku payah, tak ada orang kata mudah. Kita mengetah Kelantan 23 tahun bukan senang. Bukan senang. Tapi kita tidak undur, kita pergi juga pasal kita tahu siapa masa kita boleh buat. Supaya orang yang masuk hutan zaman dulu bawa cok. Bawa apa ni? Paris putih. Siapa dia mikir?
waktu sampai Pah berita Kelantan mula pergi buka tanah hutan di Sungai Sok dia mah siapa tubik kapung Sungai Pah. Tanyalah orang pergi buka tanah pergi dengan apa? Jalan kaki pikul barang bom, bawa beras bawa garam, bawa ikan kering. Kalau kita tengok zaman tu tak ada gamuk nak jadi kapung sekolah ni. Kereta nyodok tak ada, kereta gapo bulldozer tak ada, bawa barang bismillah. Tu yang orang kapung dulu zaman Pah buat buka tanah ni, tanah Rancangan. Lah ni tengok. Daripada hutan rimba jadi kapung sebutir rega puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu selalu tu baru orang yakin. Orang yang yakin kemahal lah tu juga apa buka juga asal. Cuma lepas tu lah berduduk bawah felda duduk baik asal mari ceritanya Pah buka sampai Pah Perancangan buka tanah ni sehingga bank dunia mari puji. Presiden bank dunia masa tu McNamara nama dia, mari Kelantan mari tengok sendiri. Tak ada orang buat lagi pembuka tanah Rancangan suka kaji Pah masa tu buat. Dan akhirnya baru lepas tu tubik felda, tubik fekra, tubik kesedar ni baru ya. Nak royak jauh ni pimpin Nepah ni nak tengok kami. Tapi antaranya kejayaan kerana keyakinan rakyat. Rakyat sanggup pergi dalam hotel tu. Temu dengan rimah, temu dengan buai. Kalau kita tanya orang muda-muda lagi, Allah, duk tengah tidur buai mari soyak rumah. Lari celita masuk dalam gok. Duk tengah tidur buai mari soyak rumah. Tu orang dulu cerita macam-macam. Kau makan dia tu sok kira lah. Tu tak ada ke buai semua. Kau sedap-sedap buai ni pandai dia pilih sedap. Tapi jurus tidak apa kita tahu rasa buai dia tak stopok. Dak buai ni makan dia pok dia tak stopok dengan butir. Kita ni habis kubek. 5 buai cerdik sebab tu kena ambil waktu mari tok bandar jaga. Lok ropok kita habis jadi cemar kata baru. Nak royak menate nak royak cerdik tu yang buat masuk sekolah bila ngundi pun tak reti. Tapi dia tahu makan-makan dia pun tak stop. Seni orang nak akak MPKB nak akak muda ni kita MPKB witung tak boleh luar lagi tak kau berat kita tu kosong siapa pun boleh luar bengok MPKB nak akak ke mana. Pak kita marah MPKB tak boleh siapa kita luar orang witung. Tu jadi masalah kita berkali orang tu kena buah letung kali kat sini. Tidak kata siapa-siapa lah, kata orang buat ya. Kalau tak buat tu tak kena lah. Jadi nak ayat contoh baik balik nak ayat. Jadi sebab tu keyakinan ni penting. Kita dalam perjuangan dalam jadi orang beriman pun kena ada keyakinan dengan agama. Kalau kita tidak yakin tak sapa kita tak sapa. Sebab tu lah ni kita duduk atas keyakinan lah kita kena pergi sikit-sikit kena pergi. Boleh jadi jauh perjalanan lambat masa tapi tak jadi masalah. Kau penting kita jalan. Kalau dia kita jalan siapa? Kau tak siapa ni masa tak jalan cacet tak pergi. Kau undur kau berat. Kalau masa undur kau berat sebab tu kena jalan. Sebab bila kita jalan kita korkat, kita jalan korkat, kita jalan korkat. Kita tengoklah cerita orang tua royak anak dengan kura-kura. Cerita ni hebat pengajaran dia. Kura-kura dia berlawan dengan anak, dia bukan tak tahu anak derah. Dia bukan tak tahu dia slow. Dia tahu, tapi dia lawan juga. Nyoh jalan. Dia tak berhenti. Padahal kalau kita tengok petai lah kita boleh lawan anak dengan kura-kura. Pasal anak ni derah, kita nampak pun tak ada. So kau kura-kura kau kaki pendek lagu tu dengan berat atas belakang dia bawa puyuk. Dia bawa puyuk atas belakang kau tak ada, tapi dia lawan juga. Dia bila dia lawan dia tak berhenti, dia jalan anak ni muka dia suruh dia start dia tidur, unggah-unggah dia tidur, unggah-unggah tidur. Akhirnya benar siapa dalam cerita tu benar kura-kura. Pasal kura-kura tak berhenti, dia jalan semua lambat pun tak apa asal jalan. Nampak tak? Nak betul nak kena kita perjuangan kita berlaku tu. Perjuangan kita ni pun biarlah lambat tapi pergi semua. Tak ada guna besi hunggah-hunggah apa tu jenera tak awak pokok. Anak tu lagu tu hunggah tu kat derah tinggal muncul. Lepas tu kat jenera seri. Akhir benar orang.
Jadi kita ni biarlah lambat supaya kura-kura, tapi perjalanannya berterus. Kita pergi sikit, boleh jadi sekali lagi, boleh jadi 2 kali lagi, boleh jadi 3 kali lagi. Kau tu tidak jadi soal. Yang penting siapa masuk, siapalah kita ke tempat kita. Hak tu hak penting, kita duduk situ. Bila kita boleh duduk situ, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah, barulah perjuangan kita ni. Lah ni kau dekat ni, pasal kita jalan lama dah. 23 tahun dah kita jalan, kau dekat kan? Hak baru ni pun bang dah. Bang dah. Teganung 2 kursi lagi, Perak 3 kursi lagi, Kedah 3 kursi. Bang dah lah pagi. Pas di Selangor kau banyak kursi. Daripada 8 jadi 15 pas. Di Johor 100%. Daripada 2 jadi 4. 100% lah. 2 jadi 4 kalau kira di segi statistik 100% pencapaian pas. Daripada 2 jadi 4. 100%. Tengok ayat. Tu habu itu. Kesok. Pong tubik di Melaka. Anak sulung tubik di Melaka. Tu hai buat. Mula di Johor nak start benar kan? Benar kan? Tak bertanding. Mula-mula benar tak bertanding. Tu hai buat. Cara tu hai nak buat tubik benih. Nak tubik benih. Tubik tunah. Benar tak bertanding. Kalau bila bertanding benar lain. Benar 2. Kalau tu benar 2. Nampak tak? Lah ni pun tubik di Melaka pula. Negeri Sembilan hilang so tak apalah. Tapi tubik di Melaka. Dia kelok sini pun tubik sebelah. Mungkin Negeri Sembilan Melaka ni jiran kan. Dia kelok Negeri Sembilan, dia mau tekan-tekan pun dia tubik lain. Apa bisu? Apa bisu? Buat pohon tubik punggung. Dia pandai, dia cari tubik mana. Tubik pecik punggung naik pohon pula. Tapi apa betulnya timbul. Lah ni kata dah kita berhati. Ni nak ayat. Sebab kita sabar. Sebab tu Quran kata wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tu yang kata wasta'inu, mintalah tolong. Mintalah mohonlah pertolongan ni kepada Allah apa? Bis-sabri, dengan sabar. Kita kena sabar dalam perjuangan dalam hidup, was-salah dan banyak semaya. Semaya termasuklah berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, berapak dengan Tuhan, dengan zikir, dengan gapo. 2 perkara ni gabung 2 perkara ni, insya-Allah siapa. Tapi beratlah. Sebab tu Tuhan kata wa innaha, semaya tu lakabiratun, besar ni bukan besar sahih. Kata ulama ialah berat nak lekat 5 waktu tu pun nebing tu pun hujung-hujung asar pukul 4.40 4.30 baru main Zuhur. Tak apa lah mayat lah tu. Bapa tu moci, lorak kedai. Isya pukul 8.30, pukul 8 suku bawa yang ngori. Duk cari serati tak balik. Di kau cuma orang-orang. Mana serati? Di. Lagi tak jumpa serati tak naik atas rumah. Anak tak balik 3 hari tak apa, serati tak balik sebentar cari dah. Maha serati pada anak 3 hari dah tak balik, anak dara. Pergi rumah saya lah tu, budak-budak lah ni kak. Sudah dok orang jabatan agama mai royak. Kena ikat weh. Anak demo tu. Dia kata budak-budak lah ni pasal dia 3 hari tak balik. Serati tak ada mata cari lalu. Jadi maha serati pada anak. Yelo lewat bayang ngori. Di mana maha serati moci ni? Pak bawah cuma orang masuk. Ita serati ngori tak ada pun tahu. Jadi hak ni betul. Bila kita boleh betul hak tu, insya-Allah kita kesapa. Dan kita kena yakin Nabi dulu kita baca Nabi dulu dalam sejarah waktu mula-mula bawa Islam. Bila mula-mula Islam, orang Islam banyak kena buat kena kat orang. Ada yang dibunuh, ada yang diseksa. Satu kali Nabi duduk nyadar di Kaabah. Lepas maya Nabi duduk nyadar di Kaabah berehat. Marilah sahabat-sahabat Nabi. Jumpa ya Rasulullah, beratlah kita ni weh. Nyotekan gini mu. Bila nak benih. Lepas pilihan raya habisnya tukar. Siapa 200-300 cikgunya tukar tu. Ki kalau pilihan raya 200 undi, 200 orang cikgunya tukar.
Allah benar. Habis cikgu nya tu kalahnya. Ki kalah pilihan raya. Tak boleh terima barang lagu tu. Dia ingat tukar-tukar orang ni orang boleh benar, orang kau benci ada. Orang kau benci. Orang serupuh tak tahu kita, orang maki tak. Doa orang tu. Kau cepat kalah lepas ni. Tu nak ayat contoh. Jadi sahabat ni mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tolong doalah. Berat dah kita ni terkena teruk ni. Berat benar kita nak berjual, nak amal agama tak boleh. Nabi kata sabarlah. Orang dulu pada mung ni berat lagi. Ada di kalangan mereka yang digergaji kepala. Nabi kata ada yang dicampur dalam air, buat koloh besar, rebuh air dalam bekah. Air dia tengah gelegok, pahuk orang Islam di dalam air. Ada orang yang dicampur dalam api. Dalam surah Al-Buruj tu, gali lubang besar, cucuh api, semua orang Islam dipaksa turun dalam api, mati habis. Tu Nabi sebut orang dulu pada mung ni berat lagi. Kita ni baru tak boleh makan, tak boleh minum, kena tukar ke hulu ya baru. Tak boleh naik bakat, tu bagai kecil ya. Tak ada lagi orang kena gaji tekuk. Tak ada lagi orang kena bunuh. Dalam peristiwa Ashabul Ukhdud, kalau baca surah Al-Buruj tu tuan-tuan, semua orang Islam ni dihipung depan raja, dia cucu api dalam lubang besar. Sore tolak masuk dalam tu. Tak segi cocok dengan lembing. Cocok dengan lembing. Sehingga sore tu mak seorang ibu duduk anak. Anak dia tengah nyusu. Dia tengah nyusu ni kena tolak lagi, dia tak segi. Pasal dia bimbing anak ni. Dia tak apa anak ni. Tak tergamuk nak terjun dalam api dengan anak. Tuhan kita kedai budak ni kecek. Anak tu buka suara, mak tak usah bimbing lah, turunlah. Anak tu goyak, mak tak usah bimbing lah kat hamba kita sekali. Tu nak oyak siapa perekat tu cocok dengan lembing ke belakang, bok jatuh dalam api, habis belakang semua. Siapa perekat tu orang berjual Islam zaman dulu. Nabi sebut pada sahabat, kita ni baru setahun ni ya Tuhan, sabarlah. Nabi kata jangan lorak, jangan khalid. Nabi kata insya-Allah akan sampai masanya dia berkata Islam akan benar di tanah haram. Orang akan berjalan daripada Mekah pergi ke Hadramaut di Yaman tu jauh, ratu-ratu batu. Sebab tu dipanggil Hadramaut. Siapa-siapa mati. Hadramaut tu asal ceritanya, hadar tu siapa? Hadara ni hadir. Maut mati. Siapa situ mati? Nak oyak jauh ni perjalanan ni. Biasanya orang siapa situ habis segala bekalan, segala geng, pakai mati situ. Tu nak oyak jauhnya jarak daripada Mekah ke Hadramaut masa tu. Nabi kata ke siapa masa Islam akan tegak di tanah Arab ini, di bumi kita ni, orang akan berjalan daripada Mekah ke Hadramaut tidak akan takut apa-apa kecuali serigala yang akan makan kambing dia. Maknanya Islam akan tegak, keamanan akan wujud dalam dunia. Manusia tak takut apa-apa kecuali dia takut serigala makan kambing dia. Tu yang dia bimbing. Tu Nabi sebut janji Islam. Jadi kita ni tak siapa gitu mau lalu lagi. Orang dulu menghadapi ujian yang lebih besar. Sebab tu Nabi kata sahabat, dia berjual ni masa dia dah temu dengan susuk. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim walina'namal mu'minina apa ni? Walina'namal kazibin. Tuhan buat ujian, Tuhan nak tengok siapa dia istiqamah semua. Ujian dia mari macam-macam dengan pitih. Kena pitih orang tak undi dah bawah ni. Tak undi dah. Sebab tu minta maaf hamba sebut. Baca tu apa sebenarnya sikit. Antaranya pasal kena pitih. Dong undi pah, parlimen undi barisan. Tak percaya gicek lah hamba kata. Gicek. Boleh pitih. Tu baru 500. Kalau 1,200 mungkin lepas ni. Ujian besar depan kita ni, ujian besar. Sebab tu balik kepada agama, balik kepada iman dan keyakinan. Hal ni yang boleh bertahan kita berhadapan dengan ujian yang besar. Sebab hal ni hati kita orang tak boleh pegang. Hati kita ni kita yang boleh jaga, orang tak boleh jaga. Allah yang boleh kawal, kita yang boleh jaga. Ambo tak boleh, siapa-siapa pun tak boleh. Sebab tu jaga hati kita dengan akidah, dengan keyakinan. Perjuangan ni kena yakin. Orang boleh buat benda yang pelik dengan yakin. Nabi Isa AS sudah mau berhenti. Nabi Isa AS, antara mukjizat Nabi Isa, dia boleh jalan atas air.
Dia duduk di tempat dia Baitul Laham, dia petai-petai lepas asar dia akan jalan atas air. Tu Nabi Isa petai-petai kan jalan atas air, nyoh nengung kepala tunduk jalan nyoh. Lagu tu lah tak petai, dia boleh mikir, boleh gapo. Jadi satu kali anak murid dia duduk tunggu tepi patah. Bila Nabi Isa ni mari patah, dia tanya tuan, tok guru lah bahasa kita, tok guru jalan atas air ni ngapo, ilmu gapo pakar, bi kopi ko. Kita orang Melayu macam Hizbul Bahar ko, macam-macam lah kita ni orang Melayu tanya ayat 4 ko hama, ayat 15 ko, macam-macam kita orang Melayu. Tanya tok guru ni lagu mana tok guru boleh jalan atas air. Apa munok etek kan? Bisa tanya. Seru juga dia. Tok guru amal ke apa? Dia tak ada amal apa. Aku boleh jalan atas air bil iman wal yakin. Dengan iman dengan yakin. Iman aku kepada kuasa Tuhan, keyakinan aku dengan kudrat Allah. Sebab tu aku boleh jalan atas air. Tak ada amal gapo-gapo. Oh, faham boleh juga ke? Dia tanya Nabi Isa. Berasa kalau mengadah tu boleh. Dia pun bismillah boleh jalan atas air. Jalan sekali dengan Nabi Isa. Dia turut di belakang. Jalan sejolo, mari angin dia. Hebat aku. Dia mari perasa tu. Suruh dia suruh sedak dah. Boleh jalan atas air juga aku. Sepatut guru aku juga. Lung selalu jatuh. Lung tu kelega Nabi Isa pergi rambut seluar kat naik. Dia kata jaga hatimu tu. Riak pasal takabur riak. Dia suruh dia sama dengan tok guru dia. Sama-sama boleh jalan atas air. Lung lalu. Beru jatuh. Nabi Isa pergi cepat-cepat. Pergi jambu ni seluruh akan naik. Nabi Isa kata jaga hatimu. Jaga hati. Tu no ayat, jaga hati. Maknanya dengan iman, dengan yakin kita boleh mencipta kejayaan. Boleh menang dalam perjuangan walaupun kita berdepan dengan apa-apa. Inilah rahsia kekuatan perjuangan Islam yang mula sampai hari ini. Sebab tu jangan cari kekuatan selain pada iman dan keyakinan kita. Bukan kata tak boleh pitih gapo persiapan tu penting dalam hidup hari ini, tapi hak tu bukan faktor utama. Piti banyak strategi hebat pun kalau iman kita longgar, keyakinan kita rendah, Tuhan tak benar kita. Musuh tak akan kalah dengan kita. Tapi kalau kita ada iman yang teguh, keyakinan yang tinggi, piti ada pula, strategi hebat pula, segala musuh akan tunduk kepada kita. Tu hak paling kena ingat. Sebab hari ni kadang-kadang di kalangan kita duk nampak nak lawan amnu tapi kena dengan piti ketek. Nak lawan musuh ni dengan kekuatan kebenaran tidak. Walaupun perlu kita cari, tapi jangan rasa takut kalau kita tak cukup barang tu. Sebab hak pentingnya iman dan yakin dulu. Nabi pergi perang zaman dulu tak pernah tentera Islam lebih ramai pada musuh. Tak pernah kelengkapan tentera Islam lebih daripada musuh. Islam ni tinggal sama di segi jumlah, di segi kelengkapan alat senjata. Tetapi kerana iman dan yakin turun pertolongan daripada langit. Kita ni kena bergantung kepada pertolongan daripada langit dengan iman dan keyakinan kita. Jangan kita ingat bila kita pitih banyak, strategi kita hebat, kita kecek pandai, kita boleh tarik orang tu. Quran sebut dalam Quran, Tuhan kata lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Tuhan kata lau anfaqta ma fil ardi, kalau mu belanja semua pitih ada harta benda ada atas dunia, nak tarik orang supaya mari padamu, mari sokong perjuangan kamu, ma allafta bainahum, ma allafta baina qulubihim, mu tak boleh tarik hati demon. Sebab apa? Walakin Allah allafa bainahum, Tuhan hok ikat hati manusia. Sebab tu jangan ingat kita boleh pergi orang dengan pitih. Selama kita ada piti boleh jadi kita boleh pergi. Kalau piti tak ada, ataupun orang lebih pada kita, lagu mana ada. Sebab tu jangan duduk situ walaupun benda tu penting. Kalau kita win 500, orang win 100, orang win 700, mampulah kita. Sebab tu perjuangan ini kena dengan ilmu dan kepahaman. Semangat boleh waktu kita segar, waktu kita sehat, semangat. Tapi kalau dia kita letih mari, tua mari, semangat. Supaya orang semangat nak bini muda umur 70, tengok saja. Tengok saja. Muka orang tak ada, angin ada, angin tu ada.
Yalah bukan semua ada 70 pun sama beranak dengan anak dia. Ada juga tapi payah nak temu lagu tu. Nak ayat tu penting gitu. Sinilah rahsia kekuatan kita yang kita kena sama-sama bina. Mari dengan parti, mari saja kita bina kekuatan dalaman kita ni dan kita tambahkan persiapan luar supaya kita boleh berhadapan dengan cabaran-cabaran yang lebih besar pada masa akan datang. Amun nak berhenti setakat tu dulu kerana hamba dipayakan ada demonstrasi daripada sahabat-sahabat kita tentang peristiwa yang berlaku di Syria. Hamba tidak nak cerita banyak sebab ada wakil dia bucak cerita tentang keadaan yang menimpa sahabat-sahabat kita di Syria. Syria ni bumi Sunni, orang ahlu sunnah wal jamaah majoriti, tapi pemimpin negaranya Syiah. Syiah yang sikit itu menjadi pemimpin. Akhirnya Syiah yang sikit ni, yang sesak ini membunuh orang-orang Islam Sunni di Syria. Ramai ada puluh-puluh ribu mati dibunuh, sebahagian daripada lari ke Jordan. Puluh-puluh ribu lari ke Jordan. Waktu pemimpin Islam Syria mari baru ni dia sebut inilah balasan yang kita terpaksa bayar sebab kita Sunni ramai tapi kita Syiah jadi pemimpin. Akhirnya inilah harga yang kita kena bayar, puluhan ribu orang Islam Sunnah dibunuh di Syria. Bandar dibedil, dihancurkan. Sebab tu kena beringatlah ni. Bukan kita nak sebalah dengan Syiah, tapi berhati-hati sebab benda ni berlaku. Dalam sejarah pun lagu itulah. Syiah ni bila duduk datang, dia kuasa, dia bertekan lalu kita. Sebab tu kita kena jaga hak ni. Jaga molek. Jadi ada orang nak ucap? Ada siapa nak ucap? Okey sorry. Kalau boleh cerita Syria kamu. Siapa dia boleh? Semasa. Mari kena mari sorry. Saya nak cerita banyak pun tak berapa tahu sangat, tahu lebih kurang. Jadi kita minta salah seorang wakil dia untuk berucap, mencerita kepada kita sekadar lebih kurang lah. Jangan lagi 2 jam sudah lah. Lelah hamba pula menunggu. Sekadar untuk saudara-saudara kita yang Muslim ni tahu apa yang berlaku di Syria, beratnya tekanan dan apa yang kita boleh buat untuk kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Syria.